kita akan mempersilahkan peserta yang keempat. Beliau dilahirkan pada 3 hari bulan Ogos 1979 dan berasal daripada Sarike, Sarawak dan merupakan 7 adik-beradik daripada 7 beradik, rupanya adik bongsu itu. Telah beriman selama 3 tahun di lembaga hasil dan hobi beliau adalah membaca. Hobi yang cukup sinonim dengan jiwa beliau yang gemar berpantun. Dengan ini dijemput peserta kita yang keempat, Encik Steven Naga Anak Sagang dengan tajuk beliau Inovasi Menjana Satu Malaysia. Terima kasih Puan Pengurusi Majelis, yang dihormati sidang hakim yang adik lagi jam bijaksana, yang berusaha Censura Eli binti Muhammadian, Timbalan Pengarah Lembaga Hasil dalam Negeri Malaysia Cawangan Bintulu, penjaga masa yang setia dengan masanya, pegawai kanan dan warga hasil yang dihormati sekalian. Alangkah cantik di waktu petang kalau menjala ikan tenggiri. Sebelum hujan saya bentang, definisi tajuk saya beri. Menjana Satu Malaysia. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi ke-7, edisi ke-4 terbitan tahun 2007, mendefinisikan inovasi sebagai sesuatu yang baru diperkenalkan atau perihal mengadakan, memulakan sesuatu yang baru. Manakala menjana pula dalam muka surat 605 didefinisikan sebagai menghasil, mengadakan, melahirkan ataupun mengeluarkan. Manakala Satu Malaysia menurut Dr. Ismail Ibrahim, penyandang kursi Syekh Abdul Fahim dan juga merupakan pemegang amanah Yayasan Malaysia, mendefinisikan sebagai satu konsep yang menggariskan satu siri tindakan dalam mewujudkan kesatuan bangsa Malaysia, yang terdiri pada kepelbagaian kaum. Jadi secara konseptualnya, inovasi menjana Satu Malaysia merupakan satu siri tindakan ataupun gagasan idea baru yang ingin diperkenalkan untuk mewujudkan kesatuan bangsa Malaysia. Bahasa yang mudah, kepelbagaian disatukan dengan idea baru untuk membentuk satu identiti yang dikenali sebagai satu bangsa Malaysia. Sidang hadirin sekalian, dalam mengupas tajuk perbincangan kita pada hari ini, inovasi menjana Satu Malaysia, saya suka membawa saudara-saudari memahami dan dengan mengaitkan dengan elemen-elemen peribahasa, perumpamaan dan bidalan yang membentuk identiti kesatuan. Jadi perumpamaan, bidalan yang saya akan gunakan ialah benda yang bercirikan satu. Dan kemudian saya akan perincikan lagi dengan menggunakan pendekatan ataupun formula 5W1H. Saya pikir tuan-tuan dan puan-puan sudah memahami apa yang W yang dikatakan 5W1H. Isi yang pertama, perumpamaan yang pertama, irama dan lagu, yaitu membentuk elemen kesatuan, irama dan lagu. Orang-orang tua mengatakan irama dan lagu tidak boleh dipisahkan. Kalau dipisahkan, maka bincanglah irama, sumbanglah lagu, membentuk kesatuan. Ini bermaksud tuan-tuan dan puan-puan, kita harus memikirkan bagaimanakah perumpamaan ataupun analogi tersebut dapat mewujudkan kesatuan untuk mewujudkan satu bangsa Malaysia. Ini bermaksud irama dan lagu merupakan musik. Ini bermaksud ide yang saya ingin cetuskan ialah peranan musik dalam membangkitkan satu bangsa Malaysia. Dan apabila kita mengatakan tentang musik, ia berkaitan dengan kesenian, kebudayaan dan warisan. Ini bermaksud kita boleh menganjurkan aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan kesenian, kebudayaan dan warisan, yang dimana kesemuanya yang ini akan mencakupi elemen-elemen kebudayaan, kesenian, kebudayaan setiap kaum.
sidang hadirin yang dihormati sekalian. Yang kedua, inovasi yang kedua yang saya cetuskan di sini ialah menggunakan pendekatan bahasa jiwa bangsa. Bahasa jiwa bangsa, bahasa sebati dengan bangsa. Ini bermaksud kita harus mewujudkan satu bahasa, yaitu bahasa kebangsaan, kecintaan, yaitu dengan memertabatkan bahasa kebangsaan, bahasa Malaysia. Tuan-tuan dan puan jangan silap dengan saya. Dalam masa yang sama, saya tidak mengatakan kita harus meminggirkan bahasa-bahasa ibunda, tetapi konsep yang saya nyatakan sinilah memertabatkan. Ya, biar sempurna, saya masukkan satu lagi, yaitu teori baru yang saya katakan sebagai teori belangkas. Oke, teori belangkas, tuan-tuan dan puan. Oke, satu sifat yang ada pada belangkas ialah di mana kita akan berjumpa belangkas sentiasa berdua. Oke, berdua. Elemen kesatuan. Oke, elemen kesatuan. Belangkas. Ini bermaksud dalam kebanyakan aktiviti kita harus menggenapi dengan semua kaum ada bersama-sama. Mengapa kita perlu dipisahkan dengan konflik-konflik zon seperti wilayah bandar dan desa, perbezaan kaum? Oke, bandar, institusi pendidikan, mengapa diwujudkan SJK, sekolah jadi kebangsaan dan sekolah kebangsaan? Sepatutnya benda tersebut harus disatukan. Ini merupakan elemen yang harus kita fikirkan. Bila sudah hadirin, masa pun sudah mencemuri kupasan yang ingin saya kongsikan bersama. Jadi saya akhiri pengucapan awam saya pada hari ini dengan ucapan terima kasih. Sekian. Terima kasih diucapkan kepada Encik Steven Nagra. Ayat yang tersusun rapi dengan idea-idea yang padat lagi bernas telah pun dilontarkan dengan baik oleh setiap peserta kita di depan para juri kita yang adil lagi bijaksana. Siapakah yang mampu menarik perhatian para juri kita? Kita tunggu dan lihat di penghujung pertandingan ini kelak.